Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, kita berjumpa lagi dalam kelas video kita pada hari ini bagi mata pelajaran Tauhid. Pelajaran 7 iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ini merupakan rukun iman yang ke-6. Okey. Jadi kita tengok pengertian qada dan qadar ini. Apa yang dikatakan dengan qada dan qadar? Apa itu qada? Apa itu qadar? Kita sama-sama melihat. Okey, qada ialah pelaksanaan ketetapan atas kejadian yang berlaku kepada makhluk seperti kaya, miskin, untung, rugi, baik, buruk, hidup, mati dan sebagainya. Jadi qada ini adalah pelaksanaan ketetapan atas kejadian yang berlaku. Dah ditentukan bahawasanya seseorang itu hidup dengan di keluarga daripada kalangan orang yang kaya. Dah ditentukan bahawasanya seseorang itu hidup dalam keadaan yang serba kekurangan ataupun orang yang miskin. Ada pun dah ditentukan bahawasanya seseorang itu hidup miskin dan apabila dia besar dia berjaya dan dia kaya. Itu dinamakan qada. Dah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ditentukan bahawasanya orang ini berniaga dia akan maju, dia akan kaya. Dah ditentukan bahawasanya orang ini meniaganya akan rugi. Jadi untung, rugi, hidup, mati, semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan namanya adalah qada. Jadi kita beriman, kita percaya bahawasanya benda semua ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ubah tak dia, Ustaz? Pendirian kita nak ubah dia macam mana? Kita boleh ubah. Kita mohon dengan berdoa, dengan usaha. Kalau kita nak berjaya, kita kena mohon. Kita kena berdoa. Mohon kat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga usaha. Jangan berdoa saja tapi tak ada usaha. Setiap perbuatan mesti ada usaha untuk berjaya. Itu untuk qada. Okey, kita tengok qadar. Qadar ialah ukuran dan sukatan ketetapan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala atas tiap-tiap makhluk seperti waktu atau tempoh masa berlakunya sesuatu atau sebagainya. Sebagai contoh, Zaid ditetapkan pada 14 Muharram akan susah. Maka apabila tiba 14 Muharram, Zaid pun jatuh susah. Maka kesusahan yang menimpa Zaid itu dikatakan qada. Dan ketentuan pada 14 Muharram itu ialah dikatakan qadar ataupun takdir. Jadi senang untuk qada itu adalah apa yang terjadi kepada diri kita. Susah ke, senang ke, miskin ke, dapat A ke, lulus periksa ke, itu qada. Tetapi qadar ini adalah masa yang ditentukan. Pada bila kita susah, pada bila kita dapat straight A, pada waktu bila kita lulus periksa. Contoh, keputusan periksa akan keluar pada 9 hari bulan. Maka 9 hari bulan itu adalah qadar kita. Masa kita nak menentukan kodok kita yang dapat itu adalah berjaya ataupun tidak berjaya. Itu dia. Jadi kodok ini adalah apa yang kita kena, apa yang kita dapat. Kadar ini adalah waktu bila. Itu senangnya. Jadi nombor 3 kita tengok beriman kepada qada dan qadar ialah mempercayai Allah Ta'ala itu berkuasa menentukan dan mengatur segala-galanya dengan kebijaksanaannya. Jadi kita beriman kepada qada dan qadar ini supaya kita ingat, supaya kita tahu bahawasanya kita percaya Allah Subhanahu Ta'ala yang menentukan semua. Allah yang menentukan dan mengatur semua, segala-galanya dengan kebijaksanaannya. Pada waktu bila, apa yang kita dapat, kita boleh ubah kehidupan kita. Kita boleh ubah daripada kita miskin, kita boleh ubah, kita boleh kaya. Daripada kita tak pandai, kita boleh ubah diri kita menjadi pandai. Maka diri kita sendiri untuk mengubah apa yang kita nak ubah. Okey. Kaitan pekerjaan makhluk dengan qada dan qadar. Kaitan
Kita wajib percaya segala gerak-geri manusia sama ada yang baik ataupun yang jahat itu berlaku dengan kehendak Allah serta qada dan qadarnya. Perkara yang baik terlaksana dengan redha Allah dan perkara yang jahat pula berlaku dengan redha-Nya. Oleh itu, manusia hanya mempunyai sifat kemahuan untuk memilih dan ia mendapat pahala kerana ada kemahuan dan mengerjakan kebajikan, manakala sebaliknya dia mendapatkan dosa kerana mengerjakan kejahatan. Jadi sebagai manusia kita ada pilihan. Nak buat baik ataupun nak buat keburukan. Kalau kita buat baik kita dapat pahala, kalau kita buat keburukan kita dapat dosa. Jadi Allah sudah menjadikan manusia untuk membuat pilihan. Walaupun Allah dah telah tetapkan bahawasanya dia ni akan buat baik, dia ni akan buat jahat, tetapi manusia diberi pilihan untuk berbuat baik ataupun untuk berbuat kejahatan. Manusia ini specialnya diberi pilihan. Kenapa? Sebab manusia mempunyai akal. Bukan sekadar otak, tetapi manusia mempunyai akal untuk berfikir mana satu baik, mana satu buruk, mana satu baik, mana satu jahat. Jadi terpulang kepada seseorang itu untuk melakukan kejahatan ataupun kebaikan, sebab mereka boleh berfikir kalau mereka melakukan kejahatan mereka akan senang tetapi mereka dapat dosa. Kalau mereka melakukan kebaikan mungkin agak sukar tetapi mereka dapat pahala. Contohnya solat. Kita tahu benda Allah itu wajib, solat itu wajib. Kita tahu solat itu memakan masa tak lama tetapi agak sukar nak buat. Walaupun hanya 5 minit tetapi kita agak sukar nak buat. Kita susah nak laksanakan. Walaupun 5 minit. Tapi terpulang kepada manusia. Kalau awak laksanakan, awak dapat pahala. Tetapi kalau awak tak laksanakannya, maka awak dapat dosa. Walaupun qada dan qadar ini telah ditentukan oleh Allah SWT, tetapi manusia masih lagi diberi peluang untuk memilih mana satu jahat, mana satu baik, mana satu yang awak nak laksanakan. Awak nak terus tak pandai ataupun awak nak ubah diri awak daripada tak pandai ke pandai. Itu terpulang kepada manusia itu sendiri. Sebab itu Ustaz cakap sebelum ini, setiap usaha diiringi dengan doa. Dan jangan hanya berdoa semata-mata kerana Allah untuk kaya tetapi awak tak nak usaha, untuk pandai tetapi awak tak nak usaha. Sebab kena seiring, perlu ada doa dan juga usaha untuk awak menjadi seorang yang pandai. Okey, kita tengok hikmah beriman dengan qada dan qadar ini. Okey, menjadi bukti keimanan seseorang kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kita menjadi bukti bahawasanya kita ni orang Islam yang beriman kepada agama Islam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita percaya qada dan qadar ini dapat menjauhkan diri daripada sifat sombong dan cepat berputus asa. Kalau kita percaya bahawasanya Allah telah menentukan segala-galanya, maka kita tak akan putus asa. Walaupun awak dah 10 kali buat, 10 kali gagal, awak terus buat. Sebabkan Allah kata, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya dalam kesusahan. Jadi awak terus laksanakan apa yang awak perlu buat. 10 kali gagal tak cukup. 11, 12, 13. InsyaAllah ada kejayaan di sebalik kegagalan yang awak laksanakan. Yang penting awak jangan berputus asa. Laksanakan dan terus berdoa. 3. Melatih diri untuk banyak bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar apabila ditimpa musibah. Kita tahu bila kita dapat nikmat, kita akan sentiasa lupa dengan Allah SWT. Bila kita dapat berita gembira, kadang-kadang kita terluka daripada Allah SWT. Kita lupa bahawasanya Allah SWT yang memberi nikmat kebaikan kepada kita. Allah SWT yang memberi kebaikan kepada kita, kekayaan, apa-apa sahaja. Maka dengan nikmat yang dibagi, kita kena bersyukur dengan ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kerana kau beri aku pandai pada hari ini dengan keputusan cemerlang ini. Ya Allah, terima kasih kerana kau telah memberikan aku job ataupun pekerjaan yang boleh menampung keluarga aku pada hari ini. Itu orang kata nikmat. Tetapi manusia akan teringat kepada Allah bila dia dalam kesusahan. Bila kita ditimpa kesusahan, contoh bisnes jatuh, kena buang kerja, ya Allah, apakah silap aku? Baru kita ingat Allah. Bila kita dalam kesusahan, baru kita ingat Allah. Ya Allah, apakah silap aku? Kenapalah aku dibuang kerja ni? Ya Allah, tolonglah hamba. Barulah kita memohon, meminta pertolongan.
Sebab apa? Sebab kita dalam kesusahan. Tetapi bila kita dalam kesenangan, kita lupa. Kita leka dengan apa yang Allah bagi. Kita ingat itu adalah usaha kita. Memang betul usaha kita. Memang betul kejayaan itu datang daripada usaha kita. Tetapi siapakah yang memberi kejayaan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat. Walaupun kita dalam senang, walaupun kita dalam susah, sama-sama kita kena ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai di sini saja untuk pelajaran 7. 2 muka surat je pelajaran 7. Maka salin nota mana yang Ustaz gariskan. Okey, salin nota mana yang Ustaz gariskan. Jangan lupa kerja-kerja Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa di kemudian hari. Ustaz akhiri kelas Ustaz pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.